Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selepas lebih setahun, Aura Gocat dah ada kat pasaran Malaysia. Sekarang ni finally, model kedua, Aura Zero 7 dah ada di Malaysia. Yes, masih lagi sebuah kereta fully elektrik. Dan kalau kau rasa sebelum ni Aura Gocat lebih feminin, lebih perempuan, jangan risau. Ini dia. Kita ada sebuah kereta fully elektrik jugalah, di mana yang ini orang kata nampak macam Porsche Panamera. Ada ke tak ada? Yang ini kita akan cerita kejap lagi. Tapi macam biasalah, yang lebih penting, model ini akan menjadi pesaing terus kepada BYD Seal dan juga Tesla Model 3. Tapi macam biasa, sebelum kita cerita lebih lanjut untuk pasal model ini, bagi korang yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pandai Laju. Let's go. Macam abang katakan, ini adalah pesaing terus kepada BYD Seal dan juga Tesla Model 3. Dan untuk Aura Zero 7 yang ni, dekat Malaysia dia panggil Zero 7. Dekat Thailand pun sama juga. Tapi kalau dekat China, dia panggil sebagai Aura Lightning. Dan macam kabel iPhone dah kuasa. Dan untuk pasaran Malaysia, dia ada dua pilihan varian tau. Iaitu versi long range dan juga versi performance. Dan hari ni cumalah versi preview saja, tak ada banyak information kita dapat, tapi abang akan tunjuklah apa yang ada dekat kereta ni. Okey, first kita tengok dari segi design, dia lebih funky, dia lebih sporty dan pada masa sama juga yang ni lebih susah untuk lelaki lah. Kalau dulu aku nampak Aura Gocat, aku cakap ini memang tak sesuai. Ini memang perempuan lah babe. Even kereta yang tu 85% perempuan beli, yang 15% lelaki beli, tapi dia beli untuk bini dia. Tapi yang ini mungkin berlainan sikit. Mungkin yang ni kalau aku tak ada Tesla Model 3, mungkin aku akan consider juga sebab design dia lebih, orang katakan, lebih okey lah, okey? Dan seterusnya kita tengok dari segi design. Design memang betul lah. Ini memang DNA Aura. Kalau kau nampak sebuah kejayaan designer adalah dari segi DNA. Pop, tengok lampu depan, memang nampak macam Aura Gocat. Memang sebiji, memang dia berbentuk bulat-bulat dan semua adalah fully LED sepenuhnya. Dan untuk bahagian depan, kalau kau nampak, dia macam ada design lah sisik-sisik ikan, lebih kurang macam itulah. Alright, dan pada masa sama juga kita nampak dia ada kemasan krom dekat bahagian bawah sini. Alright, dan untuk beralih untuk bahagian tepi, okey, ada yang tanya juga macam mana nak membandingkan ini adalah versi long range ataupun ini adalah versi performance. Okey, secara dasarnya, secara kita tengok luar memang tak nampak perbezaan. Cuma apa yang membezakan adalah rim. Okey, kalau kita tengok dekat sini, rim yang ini, bagi aku rim cantik lah, 2 tona. Yang ini digunakan tayar jenis Hankook, tapi saiz dia adalah 18 inci. Tetapi untuk versi performance, besar sikit, 19 inci. So, kau boleh tengok rim. Kalau rim 18, yang itu adalah versi long range. Kalau 19 adalah versi performance. Okey. Dan untuk bahagian tepi pintu, kita nampak ada kamera, maksudnya ada 360 kamera. Cuma satu je aku tak berkenan. Kalau kau perhati dekat bahagian depan kan, dia macam jerawat yang tumbuh sebesar-besar alam ni. Aku tak boleh terima yang itu. Kamera depan memang design dia tu tak ada cakap lah. Okey, rasanya dia ada kemasan krom kat sini dan juga yang ni dia hidden door lebih kurang macam itulah. Okey, kalau berjalan dia akan tutup. Dan untuk yang ni sama juga dia gunakan jenis yang frameless. Dan lebih penting adalah kalau kau nampak dia gunakan double layer. Double layer ni kebiasaannya guna yang ada pada kereta-kereta mahal. Tapi tujuan dia satu lah. Tujuan dia lebih kepada NVH yang lebih better. Tetapi in term of the size, kalau kau nampak panjang dan juga besar, baru nampak macam Porsche Panamera. Jadi bang, mana abang katakan nampak macam Porsche Panamera? Ni dekat bahagian belakang memang nampak sebiji lah. Nak nampak macam Bentley pun ada juga. Nak nampak macam Panamera pun ada juga. So, kalau tak mampu beli Panamera, ambil yang ini. Di mana untuk design ni kalau kau nampak, cermin atas ni memang panoramic roof lah. Tetapi pada masa sama juga kalau kau nampak, start daripada masuk B pillar ke C pillar, dia dah start menurun dah nampak ni. Dia dah start menurun. Dan macam ala-ala coupe pun ada juga. Dan untuk bahagian belakang, lebih clean. Okey, di mana kalau kau nampak, dia ada Aura yang berapa besar kat sini dan juga GWM, brake motor dan juga Zero 7 base kat sini. Dan untuk bahagian lampu belakang, dia mesh untuk bahagian depan macam ala-ala bulat juga. Dan semua adalah fully LED sepenuhnya. Dan untuk bahagian bawah, kita ada kemasan krom dekat sini. Dan pada masa sama juga,
Kalau kau tengok kat sini, dia nampak macam flat, tak ada apa-apa. Sebenarnya, yang ini dia adalah spoiler. Dia adalah macam adaptive spoiler, di mana yang ini ada 2 option. Sama ada kita boleh set secara manual ataupun dia bergantung kepada speed. Dan kalau tak silap abang, untuk spoiler ni dia akan keluar apabila kita speed lebih daripada 60 km sejam, dia akan keluar. Okey, at least orang katakan dari segi downforce dia, dari segi aerodynamic adalah lebih better, lebih bagus. Dan pada masa sama juga untuk yang ni, macam biasa, didatangkan dengan electric power boot. Okey. Dan untuk boot yang ni, kita tak ada number berapakah liter kat sini, tapi space dia agak besar, taklah besar sangat, tapi agak ke dalam. Nampak ni, even tangan abang sampai sini pun tak capai lagi. So, agak besar juga. Dan untuk bahagian bawah, memang tak ada, dia just ada tayar repair kit sahaja. Okey? Tapi secara keseluruhannya, dari segi design, apa pandangan korang? Adakah betul macam Porsche Panamera? Ataupun kau suka ke tidak untuk design ni? Cuba komen sikit. So, untuk bateri. Okey, untuk bahagian depan macam biasalah K3V memang tak adalah. Tapi yang ni dia tak ada space depan. Sebalik dia tutup. So, all the electronic part semua adalah berada dekat bahagian dalam sini. So, di mana untuk yang ni bateri dia agak besar. Walaupun dia adalah long range, walaupun dia adalah versi performance, tetapi dia cuma ada satu pilihan bateri saja, iaitu 83.5 kW lithium ion battery. Di mana untuk kedua-dua dibandingkan ada single motor ataupun dual motor. Di mana untuk yang versi long range single motor, untuk versi performance dia gunakan dual motor. Jadi untuk versi long range, yang ini dia adalah single motor dengan 204 PS dan juga 340 Nm torque, dan top speed dia boleh pergi 170 km/jam. Manakala untuk versi performance dia datangkan dengan dual motor all-wheel drive dengan 408 PS dan juga 680 Nm torque. 0 to 100 cuma 4.3 saat dan top speed dia boleh sampai 180 km. So, dari segi range boleh pergi berapa jauh? Okey, manakala yang ini dia ada 2 variant. Untuk versi long range, sebenarnya untuk rekod NEDC dia boleh pergi sampai 650 km. Tapi kalau katanya pada abang ambil yang itu tak tepat dah. Kita akan ambil WLTP. WLTP plus minus lebih kurang dalam mungkin 560 km. Manakala untuk versi performance, dia punya range adalah 550 km, iaitu NEDC. Tapi untuk WLTP plus minus lebih kurang 460 km sahaja. Tapi memang betul, bateri memang sama, tetapi membezakan adalah dari segi range lah. Performance lebih fokus untuk prestasi, tetapi untuk long range lebih fokus untuk distance. Okey, dan pada masa sama juga charging berapa lama? Okey, untuk yang ni dia ada onboard charging, dia ada AC dan juga DC. AC boleh support until 11 kW, manakala untuk DC dia boleh support until 88 kW. So kalau kita charge gunakan DC antara 30 ke 80%, probably akan ambil masa dalam 34 minit ke 40 minit. Yang ni bergantung kepada tempat charging station ataupun provider yang kau berikan. Tapi secara overallnya, untuk long distance, long range 500 lebih, okey lah, walaupun dia masih lagi belum boleh fight dengan Tesla Model 3. Okey, untuk bahagian dalaman memang totally berbeza dengan Aura Gukit yang sedia ada. Yang ini look like macam conventional pun ada juga. Ini sebenarnya adalah design language lah, di mana bagi abang okey lah. Untuk dalamnya tak terlalu wow, tapi okey, simple dan juga normal yang kita boleh lihat dekat mana-mana kereta lah. First kita tengok trademark abang, kita akan tengok dia punya dashboard. Soft. Yes. Babe, semua soft, babe. Dia bagi semua adalah jenis soft touch, di mana kalau kita nampak kat sini untuk bahagian depan, di bahagian dashboard yang ni semua ada jahitan benang berwarna hitam, dan pada masa sama juga yang ni ada juga head up display. Dan untuk yang ni panel meter dia adalah 10.25 inci, tetapi dia dipecahkan kepada 3 part, kiri, tengah dan juga kanan. Di mana kiri ni lebih kepada berapa bateri yang ada, tengah lebih pada odometer dan juga speed, kanan lebih pada infotainment yang patut ada pada kereta yang inilah. Dan di sebalik ini ia ada 12.3 inci screen sentuh, Apple CarPlay, Android Auto. Okey, di mana untuk yang ni ada banyak function, dan masuklah yang ni dia ada juga ambient light yang kita boleh control. Dan di sebalik ni kita nampak ada speaker. Okey, speaker dia total ada 11 speaker dekat bahagian sini, dan untuk bahagian tengah everything control about aircon semua berada dekat bahagian atas ni, dan juga untuk bahagian bawah ni. So untuk bahagian sini adalah semua aircon, kecuali untuk butang ketiga yang ni dia ada mode, di mana yang ini dia ada beberapa mode pemanduan. Kita nampak dia ada eco mode, dia ada well-being mode. Okey, aku tak tahu apa benda tu. Lepas tu dia ada normal mode, dan juga dia ada sport mode, dan juga dia ada individual mode. Okey, di mana untuk yang ni juga selain pada mode kita boleh control macam spoiler abang kata kan.
Kadang-kadang lebih 60 dia akan buka sini. Tapi kalau kita nak buka manual, semua kita boleh set dekat bahagian sini. Okey, aircon adalah, orang katakan aircon, kita tengok berapa zon aircon yang ada. Aircon dia adalah 2 zone. Okey, left and juga right. Ada 2 zone kat sini. Di sebalik yang ni untuk bahagian tengah. Okey. Dan selain daripada tu, untuk bahagian tengah kita nampak dia ada aura dan juga dia ada tekstur lain dekat bahagian tengah yang ini. Dan untuk bahagian bawah kita nampak, ini macam biasalah. Yang ni kita boleh letak barang dan juga ada charging station. Okey, dia ada 2 type A dekat bahagian hadapan yang ni. Dan and then dia ada cup holder dan juga armrest yang agak-agak besar juga. Okey, armrest pun okey lah. Boleh diterima juga. Dan untuk seat lebih kurang macam ala-ala semi bucket seat. Semua adalah menggunakan leather sepenuhnya dengan jahitan benang warna hitam sekali lah. Termasuk untuk bahagian tepi. Dan untuk bahagian tepi is a normal, ada pemegang tangan and everything control lampu semua berada kat bahagian kanan. Dan untuk masukkan gear dia tu ataupun dia punya nak masuk D ke R semua berada kat bahagian kanan. Yang ni macam ala-ala like Mercedes lebih kurang macam tu lah. Dan untuk everything signal ataupun wiper semua berada dekat bahagian kiri yang ni. And then steering simple, straight to the point, semua menggunakan button-button penuhnya. Dan untuk yang ni atap bumbung pula. Warna yang ni adalah warna gelap dan dia ada juga satu type A kat sini. Yang ni lebih kepada untuk dashcam dan yang ini datangkan dengan moonroof yang agak-agak besar tapi panas. Tapi pada masa sama juga untuk moonroof ni dia pecah kepada dua, di mana untuk B pillar tu dia ada satu like bonggol yang memecahkan ataupun memisahkan antara bahagian hadapan dan juga untuk bahagian belakang. Tapi secara overallnya untuk bahagian dalam okey lah. Dia tak adalah wow tapi like normal lah. Normal seperti mana yang kita boleh dapat dekat kereta-kereta yang biasa. Okey lah, boleh terima. Okey, untuk bahagian belakang agak luas sebenarnya. Memang cukup luas untuk bahagian belakang. Kalau nampak lah, ketinggian abang 171 cm. Ada lagi satu tapak tangan dan juga kepala ada lagi ruang macam ni lah. Dan untuk bahagian belakang memang cukup selesa. Siap, memang ada ambient light lagi. Dan untuk bahagian belakang dia ada corong aircon belakang juga. Okey, whatever ni bukan T-zone ke apa. Belakang jasa blower saja dan dia berbentuk bulat. Dan untuk di sebalik bawah ni ada charging station. Kalau depan semua Type A, belakang ada satu Type C dan juga satu Type A. Tapi sekarang ni semua dah guna Type C dah, tak guna Type A. Dan seterusnya untuk seat yang ni, macam aku cakap, semua leather juga. Dan juga dia setiap ada armrest jugalah. Armrest okey lah. It's quite good juga. Dan pada masa sama juga, untuk yang ni, dia punya lantai agak flat. Tapi dekat bahagian tengah ada jugalah. Dia ada timbul sikit. Tapi at least okey lah. So kiranya ruang yang lebih besar. Dan satu yang abang nak highlightkan dari segi kapet dia. Kapet dia gila tebal, babe. Dia macam kalau kau sujud kan, tenggelam muka kau. Wah, tapi itulah sedap. Yang ni lah nampak, boleh nampak dia punya premium. Tapi secara overall, untuk bahagian belakang, space memang ada. Overall okey lah. Cukup luas dan juga kalau ni nak driving jauh kan, boleh. Lebih dari cukup. Okey, abang approve untuk bahagian belakang. Jadi persoalannya, boleh beli ke bang? Ataupun baik beli? Ataupun berapa harga? Okey, buat masa ini, untuk JWM dia orang tak ada umum lagi berapakah harga sebab ini cumalah majlis preview. Tetapi kalau melihat kepada pesaing BYD Seal dan juga Tesla Model 3, kita anggarkan probably harga dia boleh jadi start daripada 170 mungkin sampai ke 100 below 200,000 lah. Itu adalah expectation kita orang. Kalau dia jual lebih 200 a bit susah sikit sebab dia kena ingat BYD Seal ada dekat sebelah dia. Tesla Model 3 ada kat sebelah dia. Dia bukan bermain seorang. Yang ni dia kena main lah. So, boleh beli ke tidak? Yang ini bergantung juga kepada berapakah range harga. Tapi kalau bawah 200,000, definitely memang boleh beli. Especially bagi korang yang kalau rasakan aura tu terlalu feminin, yang ni dia ada different lah. Dia ada kelainan. Especially kalau kau tengok dari segi logo dia. Kan ada kelainan yang kau tak nak sama dengan orang lain. Aku tak nak macam dia. Aku tak nak macam dia. Tapi aku nak ada kelainan. So, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, after launch, lepas-lepas kereta kita akan buat. Dan dari segi situ, abang baru komen. Boleh beli ataupun baik beli. Okay? Jadi, kalau korang ada sebarang soalan, boleh nyata kat komen ke bawah. Abang akan cuba jawab soalan korang. Bagi, macam biasalah, bagi korang yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, tolonglah kita subscribe, tolonglah kita lonceng. Dan follow juga semua social media kita orang. Facebook, IG, TikTok, segala-galanya nenek lah. Pandai laju. Dan kita akan jumpa lagi pada masa datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.